Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan dengan subjek kita masa PKP ini, iaitu tolak, penolakan dalam yang melibatkan pecahan. Okey, yang melibatkan pecahan pun sama macam sebelum ni. Apabila pecahan, penolakan pecahan, contoh kan. A tak sini, ni A, ni letak M. Ni letak M. Ni Ustaz letak M. Jadi syarat penolakan pecahan sama juga dalam penambahan pecahan. Penyebut mesti sama, barulah kita boleh tolak. Dia kena penyebut sama, barulah insya-Allah. Jadi kita pun baru boleh kita tolak. Jadi kena sama penyebut dan kita akan ada macam ni. Jadi penyebut kena sama dah, pastikan penyebut sama supaya kita boleh tolak. Okey, boleh adik-adik? Boleh? Ni A tolak B. Okey. A tolak B. Okey. Penyebut kena sama. Okey, contoh soalan. Contoh soalan, insya-Allah kita letak soalannya 7/8. Okey, contoh soalan ni 7/8 ditolak, nampak kan? Tolak 4/8. Okey. Jadi penyebut dia perlu sama. Penyebut dah sama, jadi memudahkan kerja kita. Satu besar sikit. Jadi cara penyelesaiannya sangat mudah. Bila ada penolakan, penyebut sama, selesai. Jadi kita hanya tolak macam biasa. Sebab penyebut sudah sama, 8, kita tolak biasa, iaitu 7 tolak 4. Kita akan dapat jawapan berapa? 3. Pandai. Jadi kita telah selesai penolakan pecahan dengan cara yang mudah. Jadi jawapan ni kena dalam bentuk terkecil dan jawapan mesti pecahan wajar. Pecahan wajar ialah kecil di bawah, nombor kecil di atas nombor besar di bawah. Ni ialah pecahan wajar. Jadi kita telah selesaikan dengan baik. Okey. Ni contoh yang pertama, penolakan pecahan. Asas penolakan pecahan kena sama penyebut. Okey. Ini sama 8, ni 8, ni pun 8. Penolakan macam biasa. Okey, boleh faham? InsyaAllah kita terus ke contoh nombor 2. Padam. Mudah je ni, mudah. InsyaAllah mudah je. Okey, soalan yang kedua, contoh yang kedua, tadi penyebut sama. Ni contoh seterusnya penyebut tak sama. Contohnya 8/10 tolak. Okey, baiklah, 8/10. Okey, 8/10 ditolak dengan 1/2. 8/10 tolak 1/2. Okey, langkah pertama, adik-adik tengok di bawah penyebut tak sama. Bila penyebut tak sama, kita perlu selesaikan samakan penyebut. Bila nak samakan penyebut, kita tengok penyebut yang paling kecil, iaitu 2. Ni penyebut besar 10. Jadi macam mana nak samakan? Nak samakan sama ada darab sebelah atau darab silang. Tips dia sama ada kita nak samakan ni, kita akan guna kaedah darab sebelah. Maknanya kita akan darab sebelah saja. Darab sebelah. Ataupun kita akan guna darab silang. Kaedah. Ni kaedah-kaedahnya lah. Jadi di sini kita akan tengok 2 nak sama jadi 10. Ada tak 2 darab dengan berapa jadi 10? 2 darab berapa akan dapat jawapan dia 10? Ada tak? Ada tak? Kita guna kaedah darab sebelah. Ada tak? Ya, kita dah jumpa 2 darab dengan 5. Jadi 2 darab 5 hasilnya 10. Jadi darab sebelah kita dah jumpa 2 darab dengan 5 dapat nilai 10. Jadi di bawah darab 5, atas pun kita darab 5. Jadi kita samakan penyebut terlebih dahulu. Bila penyebut dah sama, kita hanya gunakan kaedah darab sebelah. Tidak perlu menggunakan kaedah darab silang, sebab kita dah jumpa dah. Kalau tak jumpa, kita kena darab silang. Okey, jadi selesailah cara kaedah ni dengan insya-Allah dengan mudah. 8/10 tolak 1 darab 5, pandai adik 5. 2 darab 5,
10. Okey, kita dah boleh selesai sebabnya dah sama sama apa? Sama penyebut. Jadi seterusnya ni pen campur-campur ni untuk lebih nampak adik-adik nampak molek. Jadi sama dengan 10, tak ada masalah. Penolakan sama penyebut. 8 tolak 5 jawapan dia 3. Jadi pecahan kita telah dapatkan dia jawapan dia jadi 3/10. Jadi soalan dia 8/10 tolak 1/2, jawapannya 3/10. Kita telah jawab jawapannya dalam bentuk yang termudah dan juga dalam keadaan yang pecahan wajar, iaitu kecil atas bawah besar. Jadi sekian dahulu. Jangan lupa subscribe Facebook ni, YouTube ni, channel. Jadi sekiranya ada komen penambahan ataupun komen pembangunan, pembinaan, boleh komen. InsyaAllah kita pakat-pakat permudahkan. InsyaAllah adik-adik menjawab soalan. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu minta maaf. Ada contoh pertama selesai, contoh yang kedua selesai, contoh yang ketiga untuk membantu adik-adik, iaitu soalannya contoh soalan lain. Lagi 5/7 ditolak dengan 5/7 tolak dengan 1/2. Sebab apa kami datangkan soalan ini? Sebabnya untuk adik-adik tengok penyebut di bawah ni macam mana nak selesai. Bila mana tak jumpa 2 darab berapa dapat 7. Tadi kita jumpa kan 2 dapat berapa darab 2 darab berapa darab 7 untuk darab sebelah. Tak jumpa, adik cari tak jumpa. Jadi bila tak jumpa, kita akan guna kaedah darab sebelah. Jadi 2 kita tak jumpa dapat darab berapa dari 7. Jadi 2 kita darab dengan 7. 2 ni darab dengan 7. Bila bawah darab 7, atas wajib darab dengan 7. Kita sama bawah atas 7. Jadi 7. Okey, iaitu darab minta maaf, bukan darab sebelah, darab silang. Jadi ni silang ke. Jadi 2 didarab dengan 7. Okey, 2 didarab dengan 7, atas pun 1 darab 7. Okey, darab silang. Jadi sini kita akan silangkan dengan sebelah dia pula, iaitu 7 didarab dengan 2. 7 darab dengan 2. 5 pun darab dengan 2. Ni tengok nampak silang. 2 darab 7, 1 darab 7. Tengok kesilangan dia. 7 didarab dengan 2, 5 darab 2. Jadi kita akan selesaikan darab. 5 darab 2 kita dapat nilai 10. 7 darab 2 kita nak dapat nilai dia 14. Okey, maaf. Okey, tolak, kita tulis tolak. 1 darab 7 tak dapat 7. 2 darab 7 kita dapat 14. Jadi sama, darab silang. Tadi kita dah buat darab sebelah. Ini darab silang. Jadi darab silang kita telah selesaikan, dapat penyebut sama. Penyebut sama, tip dia baru kita boleh buat penambahan atau penolakan. Jadi kita pun baru boleh buat penolakan 10 tolak 7. Kita akan dapat jawapan dia 3/14. Okey, insya-Allah ni dalam bentuk pecahan termudah dan pecahan wajar. Sebab kita kena tinggalkan jawapan dia dalam bentuk pecahan mudah, bentuk termudah dan pecahan wajar. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.